Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini. Anda bertemankan kami, saya Sofia Nur Solihatun. Alhamdulillah, saya Fazli Fuad. Kita terus bersama dengan anda dua gadingan ini sehinggalah pukul 10.30 pagi nanti. Tadi kita dah pun mulakan Malaysia hari ini tadi, Sofia, dengan saya rasa paparan klip yang begitu informatif khas untuk anda semua yang mungkin bila pernah terjangkiti COVID-19, mereka yang ada vaksin dan sebagainya. Dan perkara-perkara ini harus kita berikan perhatian, harus kita memberikan pendedahan agar semua orang mendapat informasi-informasi yang betul dan perkara-perkara yang tidak betul itu janganlah kita tularkan. Saya sebenarnya suka tahu zaman ni di media sosial, macam dulu kalau kita melihat TikTok dan sebagainya, orang kata asyik konten berjoget-joget, tetapi kini kita melihat lagi beramai doktor, mereka yang berilmiah berkongsikan tips-tips untuk kita menjalankan kehidupan dalam COVID-19 ini. Dan bercakap dengan COVID-19 ini, kita dah masuk dalam zaman di mana kita boleh buat kit kendiri itu. Kita akan test diri sendiri sama ada kita positif atau tidak. Dan saya rasa dengan pengumuman semalam diumumkan oleh kerajaan, harga maksimum RM19.90 adalah satu perkara yang sangat membantu rakyat kita sebenarnya. Betul. Harga shilling telah pun ditetapkan daripada pihak Kabinet HCP seperti mana yang Sofia katakan. Betul, RM19.90, tapi mungkinlah ada di antara kita yang mungkin nak jalankan perniagaan, menjalankan perniagaan untuk menjual kit ujian ini sendiri. Harganya untuk harga borong RM16 sahaja. Betul, Alhamdulillah. Saya rasa ini satu perkara yang sangat baguslah kerana dalam kita melihat situasi juga yang ada beberapa negeri akan memasuki fasa 2, Melaka akan memasuki fasa kedua, Negeri Sembilan pula. Negeri Sembilan pula beralih daripada fasa 2 ke fasa 3. Saya rasa macam sedikit terkejutlah. Kalau sebelum ini Negeri Sembilan ini berada di fasa 1 bersama-sama dengan KL dan Lembah Kelang. Tapi dah pun macam terus ke hadapan, meninggalkan Lembah Kelang dan juga KL. Dipecut. Pecut. Daripada 2 terus ke 3 kan. Tapi sudah pastinya ianya bukannya dibuka sesuka hati sahaja. Kerajaan menilai melalui pelbagai faktor, antaranya kita lihat kadar vaksinasi dah pun melebihi tahap yang telah pun ditetapkan. Ward di ICU pun dah pun berkurangan. Tetapi perlu untuk kita ingatkan kat sini, Sofia, mungkin ada yang macam terlupa. Fasa 2 tu apa, fasa 3 tu apa. Fasa 2 dan juga fasa 3 sama saja. Anda boleh merentas daerah dan dalam masa yang sama juga anda boleh meningkatkan lagi produk pelancongan di kawasan setempat itu. Jadi saya kira kan dengan adanya kit kendiri, kit saringan kendiri ini patut diadakan bagi setiap isi rumah, khususnya bagi negeri-negeri ini yang akan mempunyai sedikit kelonggaran untuk bergerak dan sebagainya. Dan kita leka nombor 1 kita biasa dengan keadaan seperti ini. Jadi mungkin ada kit kendiri itu satu perkara yang sangat bagus untuk kita terus cakna dan punya satu protection lah, satu perlindungan untuk kita tahu apakah status kesihatan kita yang terkini. Lebih-lebih lagi kalau misal kata anda yang mungkin bekerja di luar persekitaran rumah lah. Contohnya macam kita sebagai pengacara, host dan sebagainya pun kita pergi ke lokasi kan, dan kalau nak balik ke rumah tu kalau rasa macam tak sedap badan dan sebagainya, dulunya mungkin kita akan pergi ke klinik. Tapi yalah, kalau pergi ke klinik mungkin kita lihat harganya pun berkira-kira jugalah kan. Untuk kita nak buat ujian dan sebagainya. Tapi Kabinet HCP telah pun menetapkan harga shilling itu. Saya rasa setiap orang, satu rumah saya rasa perlu ada sekurang-kurangnya satu untuk kita nak memeriksa tahap kesihatan diri kita sebelum kita membuat pemeriksaan yang betul lah di klinik-klinik berhampiran. Jangan sekadar kita bila rasa tak sedap baru nak beli, kita ada backup di rumah untuk kita dalam keadaan yang pasti pada setiap masa. Dan saya sebenarnya dalam keadaan yang gembira tau. Kenapa gembira? Kerana kita akan menjangkau ke peringkat 80% vaksinasi dalam September 2021 dan insya-Allah 100% penuh vaksinasi di negara kita menjelang hujung Oktober ini. Jadi ini satu kejayaan yang saya tidak sangkalah yang kita sebenarnya boleh menyatakan kenyataan seperti ini. Kita dah 2 tahun lebih dah dengan COVID-19 dan ini adalah satu orang kata prestasi yang sangat bagus dan boleh diraihkan. Semoga kita terus kuatlah. Betul, insya-Allah. Dan bercakap tentang vaksinasi yang semakin lama semakin meningkat, kita juga nak bercakap tentang program pelancongan Travel Bubble yang telah pun dibuat dan bermula 16 September Langkawi menjadi negeri pertama untuk projek rintis pelancongan domestik dalam negara kita. Jadi jangan anda rasa macam wow, lepas ni dah boleh pergi Langkawi. Tidak ya, kena tahu juga. Excited kan? Kena tahu juga ya, sekarang ini tidak boleh rentas negeri lagi. Berkemungkinan pada 16 September nanti anda yang berada di sekitar Langkawi, Kedah mungkin, bolehlah pergi ke Langkawi sebagai projek rintis untuk produk pelancongan domestik dalam negara. Betul. Okey, topik hari ini sangat-sangat menarik kerana kita akan bawakan untuk kesedaran kita sendiri yang 2 individu ini pernah dijangkiti COVID-19. Seorangnya 29 hari di hospital bertaruh nyawa
Dan seorang lagi terkena jangkitan walaupun dah mendapat 2 dos vaksinasi, walaupun bekerja dari rumah dan tidak keluar ke mana-mana. Jadi apakah penceritaan dan mungkin sedikit sebanyak yang dipelajari oleh mereka untuk dikongsikan bersama kita? Kerana pengalaman mempunyai satu jangkitan seperti ini yang kita tahu sangat-sangat berbahaya, pastinya akan membuka mata kita untuk melihat kehidupan dalam cara yang lain. Betul. Dan secara peribadinya saya pun amat mengenali Fazli Zainal sebelum ini, kawan saya juga kan, dan beliau sebelum ini seorang yang ceria, happy go lucky dan sebagainya, tetapi apabila dah terjangkiti COVID-19 ini amat menduga citakan di mana beliau berada dalam tahap yang saya rasa separuh kritikal juga, berada di kategori yang keempat. Jadi sebentar lagi saya akan bertanyakan kepada beliau sendiri untuk beliau sendiri berkongsilah, mungkin ada rawatan-rawatan susulan yang boleh kita ketengahkan, dan mungkin ada di antara kita yang mungkin terjangkiti juga, dan atau apakah mungkin rawatan yang boleh kita buat andai kata kalau kita terjangkiti COVID-19 nanti. Baik, dan juga perkabaran yang terkini di Titi Hayun Yan Kedah semalam terjadi fenomena kepala air sekali lagi, walaupun tidak seteruk dan seserius 18 Ogos lalu, tetapi kawasan itu terjejas lagi sekali, dan kita akan berhubung dengan seorang penduduk tempatan untuk mengetahui apakah keadaan semasa dan mungkin sedikit sebanyak inisiatif mereka yang sebelum ini cuba untuk membersihkan tetapi balik semula dengan fenomena ini semalam. Itulah dia. Kalau anda yang mungkin berada di kawasan-kawasan yang berisiko disebabkan fenomena kepala air ini, perlu untuk kita ingatkan ada tanda-tanda awal lah untuk berlakunya kepala air ini yang turun ke bawah. Kita akan mungkin dengarkan deruan-deruan yang begitu kuat, dentuman, dan juga kita lihat air sungai ataupun air yang berada di persekitaran itu bertukar daripada jernih menjadi keruh, dan juga kita lihat ada sarap-sarap kayu, daun dan sebagainya yang mengalir bersama-sama dengan air tersebut. Keadaan emosi penduduk di sana bagaimana? Kita faham ini satu keadaan yang sangat orang kata kritikal, dan kita kalau hidup di sana rasa dalam keadaan yang ketakutannya. Jadi kita nak tahu apakah gambaran emosi sebenar penduduk di sana, dan bukan itu sahajalah, saya rasa kita akan bawakan juga antara sarapan pagi menu yang menarik. Saya rasa saya tak pernah dengar lagi roti cendawan. Itulah dia. Saya first time dengar ni. Mungkin ada di antara kita yang apabila kita bercakap roti cendawan, mungkin kita ingat roti itu yang dihasilkan dengan ramuan bahan daripada cendawan. Oh, bukan ke? Kita lihat nanti. Menjadi persoalan, adakah berasaskan cendawan ataupun roti tersebut berbentuk cendawan? Sebab ada yang mengatakan bahawa ada juga yang buat macam pau pun bentuk cendawan juga. Alah, comel. Kan, itu akan kami paparkan kepada anda semua. Mungkin anda boleh jadikan sebagai, kadang-kadang kita rasa macam sarapan pagi dah terbiasa dengan nasi lemak yang biasa saja. Mungkin kita boleh jadikan menu roti cendawan sebagai pilihan lain pula nanti. Betul. Dan dalam semangat kita menuju ke Hari Malaysia pula, kita akan bawakan segmen ini, #KitaMalaysia, semangat kita Malaysia. Seorang individu yang tak sanggup melihat lambang kebanggaan negara kita bertaburan dekat dalam kotor Jadi bendera ni dikutip, dibersihkan dan digantung semula di rumahnya untuk menunjukkan kesemarakan semangat beliau sebagai anak jati Malaysia. Okey, apa kata jom kita saksikan semangat #KitaMalaysia. Sayangilah kedai Malaysia ni, sebab kedai ni untuk negara lah kita. Puasa berjual-jual dah, kakak askar berjual dulu untuk negara dah. Jadi cuma minta sayangi bendera Malaysia tu je lah. Jalur gemilang, lambang kebanggaan negara. Setiap kali tibanya bulan kebangsaan, pasti ia akan berkibar megah, menjadi hiasan di serata tempat sebagai satu tanda cinta pada tanah air. Namun, kadangkala ia bersepah di jalanan, dek kerana tiupan angin yang terbang membawanya pergi dan kekilafan sesetengah golongan masyarakat yang memandang enteng kemuliaan simbol perpaduan kita semua. Bagi Muhammad Nasir Mustafa, 62 tahun, disebabkan tidak sanggup melihat lambang kebanggaan negara terbiar merata, dia rela mengutip setiap bendera yang terbuang di sekitar Tanah Merah Kelantan sebelum dibawa balik, dibersihkan dan kemudian digantung di rumahnya. Pada tahun 1998, pada tengok atas jalan raya ni, bendera jatuh banyak dah. Jadi, pada kutik-kutik bendera tu taruh. Tahun 2000 tu, baru pada pasir atas bank. Pasir kutik-kutik, kalau cuma pasir basuh. Kalau cari-cari sikit pasir jahit, pasir ambil kat kelik, basuh. Duduk di rumah pasir. Kalau jumpa, tak kira bendera tu lepas merdeka ke tidak merdeka, pasir kutik. Asal kau ada api jalan, pasir kutik. Kalau pasir tak ada kutik lagi, pasir kutik ala kelik. Kalau aku derah lagi, ala kelik pasir ingat ada dari itu. Bendera situ tu. Bekas pesara tentera
yang lebih mesra disapa sebagai poksir bendera ini tidak hirau dengan sindiran rakan-rakan. Bahkan ada juga yang menggelarnya orang gila kerana tabiatnya itu. Namun itu tidak sedikit pun mematahkan semangat poksir. Baginya, ia adalah satu kepuasan dalam mendidik jiwa untuk mencintai tanah air biarpun hanya pada bendera. 2003 Poksir terimalah orang kata Poksir tubik dia kedai kopi dia kata, "Oi Nasir, mu ni gila pasal bendera. Orang lain tak pasal belakang, mu gila pasal orang." Lepas tu lama tu tahun 2014 saya Poksir juga. Dia kata, "Mu ni tak segar ke pakai baju lagu ni. Orang tak pakai belakang mu pakai hari merdeka pasal pakai baju ni 31 Ogos." Dia kata, "Mu tak segar ke?" Oh, teriak Poksir situ. Teriak Poksir berlari pada pasar Tanah Merah tu. Dia teriak lain lah. Dia teriak luar bandar Tanah Merah. Sedih. Bagi bapa kepada 4 orang anak ini, tujuan dia menghias rumahnya dengan jalur gemilang terbuang bukanlah untuk bertanding atau menunjuk-nunjuk. Sebaliknya, ia adalah perjuangan peribadi seorang patriot sejati yang mahukan jalur gemilang diberi penghormatan yang sewajarnya. Wah. Hebat Poksir, hebat Respect, Pak Poksir. Nasir. Nampak tak? Betul. Kadang-kadang kalau ada di antara kita yang mungkin membuat seperti mana Poksir itu, sebab apa? Nak masuk pertandingan saja. Bila ada pertandingan, barulah nak buat macam itu. Tapi macam Poksir, nampak tak? Dia ambil bendera-bendera yang dia jumpa, dibersihkan, letak dekat halaman rumah. Tadi tengok tak? Van pun sama, penuh dengan bendera kan? Baju semua kan? Tahniah Cara Poksir. dia menghargai tau. Bukan sahaja bendera semata-mata tapi Ya. lambang dan maksud sebenar itu yang menjadikan seseorang seperti Encik Nasir tadi tu betul-betul committed. Setiap yang dibersihkan nampak tak macam baru. Betul, macam Bendera baru kan? semua macam baru. Ya, betul. Ini dia, anda boleh tengok baliklah apa yang saya rasa begitu bangga sekali. Ini salah seorang daripada mereka yang berada ke Kelantan ni. Saya rasa siapa-siapa yang duduk kat Tanah Merah ni, apa kata, tengok mak Poksir ni, boleh tahu. Sebenarnya lalu dekat depan rumah dia tahu, ini mak Poksir ni kan. Tapi nak ambil gambar minta izin dulu. Ya. Nampak walaupun hujan tapi tak mematahkan semangat Poksir tadi. Saya nampak menggantung bendera itu. Tahniah Poksir, tahniah. Syabas. Terbaik. Ya. Okey. Kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan berbincang berkenaan topik seperti mati hidup kembali. Dua individu yang kini mempunyai penceritaan yang sangat kukuh dan kuat untuk memberikan inspirasi bagaimana untuk bangkit semula daripada COVID-19 akan kita bawakan di Malaysia hari ini. Ya, jadi anda jangan ke mana-mana, teruskan hidupkan pagi anda bersama kami berdua pastinya di Malaysia hari ini. Bagaikan mati hidup kembali. Ungkapan yang sering kali kita dengar daripada bekas pesakit COVID-19 setelah mereka bertarung nyawa melawan wabak ini. Kesakitan yang dialami ketika dijangkiti ternyata sangat memilukan. Lebih-lebih lagi apabila kebanyakannya terpaksa menjalani rawatan intubasi, iaitu proses memasukkan tiub melalui mulut ke saluran udara untuk memberi sokongan pernafasan menggunakan alat bantuan ventilator. Bagi menjalani rawatan, pesakit juga perlu melalui prosedur untuk ditidurkan. Lebih menyayat hati apabila takdir mereka tidak diketahui. Hanya doa dan harapan yang menjadi senjata utama mereka dan keluarga. Itulah cabaran perjuangan mendepani satu jangkitan yang kita tidak boleh expect, tidak boleh jangka apakah implikasi terhadap kesihatan kita, dan kita betul-betul meraihkan bagi mereka semua yang pernah terjangkiti dan pulih dan kini bangkit semula dengan penceritaan yang sangat-sangat kuat. Betul. Seperti mana Fazi Zainal 29 hari berada di hospital, satu masa yang begitu cukup panjang sekali. Pelbagai cerita yang mungkin boleh dikongsikan, dan saya pasti cerita-cerita yang akan dikongsikan ini bukanlah kisah yang harus dibanggakan, tapi saya rasa mempunyai satu inspirasi, mungkin mempunyai satu semangat yang luar biasa kan. Ada juga di antara kita yang rasa macam yalah, apabila kita bukan saja COVID-19 malahan ada penyakit-penyakit lain, semangat kekuatan itu harus diberikan kepada mereka ini. Baik, untuk itu Sofia, kita bersama dengan tetamu
kita. Kita terus bersama dengan Encik Fazli Zainal dan juga Nalisa Azmi, kedua-duanya bekas pesakit COVID-19. Assalamualaikum kedua-duanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih meluangkan masa. Okey, alhamdulillah saya lihat dekat skrin ni wajah kalian berdua tersenyum dan saya percaya semakin hari semakin sihat kan. Untuk waktu sekarang ini Fazli Zainal, ramai di antara kita yang nak tahulah kondisi terkini Fazli setelah dibenarkan pulang ke rumah. Jadi bagaimanakah keadaan awak sekarang, Fazli? Okey, alhamdulillah setakat ni kesihatan saya bertambah beransur pulih. Cuma kadang-kadang beberapa 2 hari lepas lah, kalau saya ambil wuduk atas malam kot, saya rasa saya mandi, saya punya oksigen masih lagi turun sampai ke 66%. Okey. Jadi Sebab mungkin wak air panas kot dekat dalam tu, ataupun dalam keadaan saya tak boleh dalam keadaan terkepung terkurung. Dia kena udara tu kena ada aliran udara baru saya okey sikit. Jadi ini antara simptom orang kata setakat ini jangka masa panjang ataupun simptom selepas kena jangkitan ini. Dan kita nak tanyakan kepada Nalisa, difahamkan duduk di rumah, dapat 2 vaksinasi tapi tetap terkena jangkitan ini dan kini menjalani rawatan post-COVID. Mungkin Nalisa nak kongsikan pengalamannya berdasarkan apa yang diceritakan oleh Fazli tadi. Adakah Nalisa juga menghadapi perkara yang sama? Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Dan Fazli dan juga Abang Fazli alami rawatan post simptom COVID. Saya ada ke hospital juga sebab simptom ni masih ada lagi batuk yang sangat batuk yang sampai sakit dada. Dan sini hanya tinggal batuk masih lagi kuat, ada juga sesak nafas secara sendirinya. Okey, jadi mungkin kita ada sedikit kita ada sikit gangguan teknikal sikit kan. Okey, tak apa. Kita kembali kepada Fazli lah. Fazli, ramai juga di antara kita yang nak tahulah kan, ialah selepas 29 hari berada dekat hospital dan sekarang ini telah pun kembali ke rumah. Jadi bagaimana hubungan antara Fazli dan juga doktor ataupun fasiliti kesihatan? Adakah saling berhubung untuk memberitahu kondisi sekarang ini, Fazli, atau bagaimana? Okey, sebenarnya doktor ada bagi tarikh untuk saya pergi menjalani rawatan post-COVID selepas sebulan atau sebulan setengah. Tapi sebabkan saya belum divaksinasi, saya akan divaksinasi pada 14 September nanti. Jadi sementara waktu ni saya tak ada apa-apa kontak dengan doktor lah. Cuma kebetulan doktor yang berada di hospital tu kawan baik saya. Dia pakar darah kat sana. Jadi saya personally message dia lah. Dia yang personally message saya, tanya macam mana keadaan semua. Tapi untuk sementara waktu ni saya inilah kawan baik saya. Oximeter kawan baik saya. Penting sangat kan? Ya, jadi sekarang ni Cikgu Deli merawat saya setiap hari lah dengan beberapa teknik, antaranya sebab doktor pesan kena buka paru-paru ni, kena buka paru-paru ni. Selain daripada exercise yang tiup bola tu, kita kena lakukan senaman vocal scale. Tak clear sebab tadi dapat connection unstable dan reset connection dah. Okey. Dah okey dah. Fazli, kita nak tahu sebab ini seperti mana kan Sofia diberikan peluang kedua. Seperti mana diberikan peluang kedua ini. Apa yang mungkin Fazli ingin katakan apabila seperti diberi peluang kedua ini? Mungkin ada satu perasaan, satu kata-kata yang mungkin boleh dikongsikan bersama kami, Fazli? Okey, macam saya kata sebelum ni kepada semua rakan-rakan media ataupun di media sosial saya rasa masa dekat sana tu memang bila orang tag saya dengan arwah Sarah, saya rasa lebih daripada 360 view
di Instagram saya yang tag saya dengan arwah Sarah. Jadi saya rasa saya hidup ni sebab semangat saya, tetapi disebabkan tulang belakang saya itu adalah doa daripada masyarakat seluruh Malaysia, Singapura, Brunei, semualah yang follow keadaan kesihatan saya. Mereka lah yang menyebabkan, saya rasalah doa-doa mereka itu diangkat, yang menyebabkan Allah bagi saya peluang kedua untuk terus hidup dan bertaubat. Mungkin banyaklah kesilapan-kesilapan yang saya lakukan, tapi dalam masa yang sama saya sangat bersyukur kerana 29 hari sahaja yang saya betul-betul sakit berbanding dengan 43 tahun saya hidup melakukan pilihan. Wow. Ini memberikan satu kesedaran yang saya kira boleh membuka mata ramai ya. Dan saya rasa juga bagi Nalisa, saya rasa kita sebagai rakyat manusia biasa, kita takkan menyangka, kadang kita fikir mungkin COVID-19 ni takkan kena kita kalau kita duduk di rumah, bekerja di rumah. Bila terkena, Nalisa, suami juga terjangkiti, apakah yang menjadi satu kekuatan yang diberitahu pada diri sendiri dan keluarga untuk terus kuat mengharungi hari-hari yang kita boleh katakan tak tentu? Okey, terima kasih soalan tu. Sebenarnya saya pun tak sangka yang COVID-19 ni kena pada saya sebab saya hanya bekerja dari rumah saja. Tapi COVID-19 ni kita semua tahu dia dah merebak melalui udara. Jadi walau di mana kita berada, kita harus berhati-hatilah. Jadi pada saya, sokongan tu kena ada kuatlah daripada keluarga, rakan-rakan, dan juga yang kita semua tahu COVID-19 ni tidak ada ubat lagi. Jadi setiap individu perlu ada ubat ataupun orang kata vitamin di rumah masing-masing lah. Sekurang-kurangnya Panadol, ubat batuk, oximeter, alat tekanan darah, semua kena ada kat rumah sebagai persediaan. Jadi pada yang masih belum ada, sebab mungkin rasa diri kebal, sebab saya pun dah 2 kali vaksin. Kalau nak kata rasa diri kebal tu, mungkin saya boleh rasa diri saya kebal, tapi sebenarnya tidak. Dan saya juga tidak mempunyai sejarah penyakit kritikal ataupun kata sejarah penyakit biasa pun saya tidak ada selama ni. Tetapi saya masih lagi dijangkiti. Jadi semua individu haruslah berhati-hatilah kat luar sana. Okey, Nalisa, macam disebutkan Fazli tadi, dia kena berada dalam satu bilik yang tidak terlampau kedap, kena ada udara dan sebagainya. Bagi Nalisa bagaimana? Adakah seperti biasa kehidupannya ataupun ada langkah-langkah tertentu untuk memastikan pernafasan tu terkawal? Betul. Jadi di rumah saya kena buka, sebab saya tinggal di apartmen, bukan di rumah tanah. Jadi saya kena buka tingkap, mesti kena buka. Lepas tu sliding door kena buka, bagi udara masuk. Tapi nak dijadikan cerita, masa saya kena COVID, hari selalu hujan. Jadi bila hari hujan, dia sengal, sendi kita jadi sengal. Jadi tapi tingkap tetap kena buka sebab pengudaraan yang baik. Okey, balik semula kepada Fazli. Sekarang Fazli, ada antara simptom-simptom lain yang Fazli hadapi sekarang ini, sebab difahamkan paru-paru Fazli pun ada berlaku sedikit kerosakan kan? Jadi bagaimana sekarang ni Fazli? Sebenarnya bukan sedikit kerosakan, tinggal sikit je yang tak rosak. 75% rosak. Okey. Ya Allah. Jadi 25% sahaja yang eloklah. Tapi saya yakin dengan kuasa Allah Ta'ala, insya-Allah semua orang tahu Allah Maha menyembuhkan. Kita yakin insya-Allah dengan usaha, doa dan tawakal, sebagai orang Islam, insya-Allah kita yakin yang Allah akan menyembuhkan. Sebab doktor kata berbanding dengan buah hati, buah pinggang dan hati, buah pinggang dan hati memang tak boleh perlukan transplant, tapi paru-paru tak boleh transplant. Wow. Jadi paru-paru ni akan sembuh kembali dengan cara kita menjaga pemakanan, kita menjaga, kita buat exercise, lung exercise, dan juga doktor pesan jangan baring saja, jangan duduk je. Saya perlu bergerak supaya otot-otot pun kuat dan pengaliran darah dalam badan tu okey. Baik, saya Dan sebenarnya okey, maaf, sebenarnya saya nak bagi tahu, cikgu saya pesan, dia kata sebenarnya oksigen ni saya pakai terlalu lama, jadi dia mengeringkan bahagian dalam kita.
Jadi sebab dia sintetik, dia bukan ciptaan Allah Ta'ala yang natural. Ya. Jadi sebab satu hari saya perlukan 30 liter oksigen. Bayangkan 15 liter tu saya pakai dua, satu nasoprom, satu lagi high flow mask, dua oksigen. Jadi kalau kali dua 30 liter kan. Ya, betul. Jadi itu yang menyebabkan bahagian dalam saya ni kering. Sampaikan hidung saya berdarah semua. Jadi setiap hari saya korek dan buang darah tu supaya flow dia lagi cantik. Tapi sebenarnya saya tak tahu yang bahagian dalam saya ni yang menyebabkan dia kering dan menambahkan kerosakan. Mungkin COVID tu 50% lagi 25% sebab oksigen. Ya. Baik, dengan apa yang dikongsikan oleh Encik Fazli kan dan juga Nalisa, ada tak doktor menyatakan bahawa kena ramai sekarang ni yang boleh bergelar bekas pesakit COVID-19. Nah, adakah doktor pernah mengatakan bahawa boleh terjadi jangkitan itu disebabkan oleh kerosakan di paru-paru dan sebagainya? Adakah lebih prone lah, mudah terkena selepas terkena jangkitan ini, jangkitan yang kedua ataupun bagaimana? Ada tak doktor berkongsi? Ya. Mungkin Ya. Nalisa, silakan Nalisa. Okey, ada sebab saya ada pergi buat rawatan post symptom sebab saya masih lagi ada sesak nafas secara tiba-tiba terutama masa tidur. Jadi doktor kata kalau nak kata paru-paru sekarang memang paru-paru sangat berada dalam keadaan yang teruk. Ya. Jadi ambil masa bagi diri sendiri masa dalam lebih kurang 3 bulan bagi dia stable, elok dulu. Sebab kita pun takut tahu bila paru-paru kita macam ni. Lepas tu doktor pun ada bagi tahu supaya makan ubat. Ya. Kalau batuk makan ubat, kalau demam makan ubat. Betul. Sebab kita tak ada ubat lain. Ya. Jadi doktor kata untuk jangka masa yang panjang, kena jaga diri betul-betul dulu selama 3 bulan, Ya. firmkan diri dulu. Kemudian baru kita boleh buat further check up untuk tengok paru-paru kita ni sampai tahap mana dah. Sebab dengan usia saya tak dikatakan terlalu tua, tak dikatakan terlalu muda. Saya 29 tahun. Ya. Jadi kalau berlakunya jangkitan pada paru-paru pada usia ini sangat bahaya, orang kata sangat bahaya untuk jangka masa akan datang. Okey, baik. Kita tanya kepada Fazli lah. Fazli, ada seminit ni Fazli. Mungkin Fazli boleh ambil kesempatan ini mungkin nak ucapkan terima kasih kepada peminat dan juga dalam masa yang sama juga Fazli ada mengeluarkan single terbaru walaupun berada di hospital. Silakan Fazli. Okey. Ya. Sebenarnya single tu dah buat setahun lepas dengan Wake the Baby Ajaib dan Ahmad Fitri Yahya dan akan dirilis pada 10 hari bulan September ni sebab dah setahun lebih. Jadi saya hadiahkan single saya Mantan Yang Terluka tu kepada semua yang telah mendoakan saya. Sebab saya yakin saya tak dapat balas jasa baik budi tuan-tuan puan-puan yang telah mendoakan sampai saya bernyawa kembali. Alhamdulillah. Jadi saya harapkan, saya masih lagi mengharapkan agar tuan-tuan dan puan-puan semua terus mendoakan sebab saya masih lagi dalam proses penyembuhan yang memakan masa antara 3 hingga 6 bulan. Orang kata lebih kurang macam pantang bersalin lah. Cuma dia double. Baik. Dia double. Terima kasih. Jadi, terima kasih semua. Terima kasih Malaysia hari ini. Okey, Fazli nanti sama-sama kita MC sekali Fazli. Wow. Ya, nanti dulu. Okey. Saya ucapkan terima kasih kepada Fazli Zainal dan juga Nalisa Azmi kerana sudi berkongsikan satu penceritaan yang boleh membuka mata lebih ramai lagi. Saya rasa early pengesanan awal tu sangat-sangat penting. Terima kasih kita ucapkan kedua-duanya. Terima kasih Fazli, terima kasih diucapkan juga kepada Nalisa. Terima kasih. Terima kasih. Stay safe. Assalamualaikum. Itu dia dua perkongsian yang mungkin kita boleh ambilkan iktibar kan. Saya rasa memang sangat-sangat bersyukurlah apabila diberikan nafas sekali lagi, diberikan peluang yang kedua dan kita harus mengambil kesempatan ini. Dan paling penting apa yang mereka berdua katakan tadi, memang tak ada ubat lagi COVID-19 ini. Ubat-ubat yang lain, ubat batuk dan sebagainya, demam dan juga oximeter begitu penting. Macam Fazli sendiri kan. Yalah, walaupun kita nampak dah sihat tapi oximeter tu memang tak pernah lekang dekat jarinya. Okay, kalau kita sebetul batuk, tidak sihat, jangan buang masa. Kita terus cakap dengan doktor ataupun lakukan kit saringan sendiri untuk keselamatan semua. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya banyak lagi pengisian. Teruskan bersama kami hidupkan pagi anda di Malaysia hari ini.
Kembali lagi di Malaysia hari ini. Salam Jumaat untuk anda semua yang mungkin baru saja menyaksikan kami di Malaysia hari ini pada pagi ini. Hari ini hari Jumaat, hari yang sungguh berkah dan mungkin ada di antara kita yang rasa macam nak derma lah hari ini. Mungkin tercari dana mana yang anda nak dermakan. Okey, ini dia. Saya nak bagi tahu kepada anda semua bersempena dengan kempen kutipan dana Masjid Al-Islahiyah. Tapi untuk waktu ini kita saksikan paparan ini terlebih dahulu. Sesungguhnya Allah berjanji akan ampunkan dosa dan lipat gandakan rezeki orang Islam yang suka berinfak. Berinfaklah untuk pembinaan Masjid Al-Islahiyah Kuang yang baru supaya dosa kita diampunkan dan rezeki kita dilipat gandakan. Kan andai kata kalau kita infakkan duit kita, sebenarnya kalau kita nak infak ni bukannya dikira sebagai lagi banyak kita infak, macam contohnya 2,000, 3,000 lagi banyak yang kita dapat. Tak, sebenarnya kalau RM1 tu pun dah memadai kalau kita nak infakkan duit kita. Okey, kita terus saja nak bercakap tentang kempen kutipan dana Masjid Al-Islahiyah. Kita terus saja bersama dengan Ustaz Haryanto Rizal, Duta Masjid Al-Islahiyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz ya? Sihat Razli, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Ustaz, kita nak bercakap tentang infak ni. Kita nak tahulah manfaatnya kalau kita ni menginfakkan wang kita ni atas niat untuk mak ayah kita ni. Tidak kiralah sama ada mak ayah kita ni masih lagi hidup ataupun yang meninggal dunia. Apakah manfaatnya? Ustaz, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Terima kasih Fazli dan seluruh penonton MHI pada pagi ini. Dan bila menyebut soal infak ni Fazli, sebenarnya dia umum saja. Ya. Infak ni sebahagian daripada suatu amalan yang dituntut di dalam agama dan lebih daripada itu, infak ni ialah sebahagian daripada amalan-amalan yang nilai pahalanya akan continuously, maknanya akan berterusan. Cuma bila kita sebut soal infak ini dengan pahala yang kita niatkan untuk mak yang masih hidup atau ayah kita yang masih hidup. Biasanya orang bercerita soal mak ayah yang telah meninggal dunia. Sebab itu, kita kena ingat, infak ini dia adalah sebahagian daripada jenis kebaikan dan dia sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia sangat dianjur dalam agama. Ya. Dalam konteks bila kita berniat untuk menginfakkan bagi mak ayah kita, kebaikan inilah sebenarnya Fazli yang mudah-mudahan boleh menjaga mak ayah kita, memberikan kebaikan pada mak ayah kita, kan dia kebaikan dan kebaikan ini dia akan mendatangkan kebaikan. Konsepnya begitu. Ya, jadi sebab itu kalau selalu orang rasa nak beri untuk mak ayah ni hanya dalam bentuk bila dah meninggal dunia. Ya. Sebab kita pagi ini kita nak kempenkan, selain daripada kempen untuk menyumbang kepada Masjid Al-Islahiyah ini, kita nak beritahu juga Fazli supaya kita ambil ini sebahagian daripada cara untuk kita buat kebaikan pada mak ayah kita yang masih hidup. Yeah. Misalnya masa birthday dia ke, masa ulang tahun perkahwinan mereka ke. Jadi kenapa? Sebab bila kita infakkan bagi niat bagi mak ayah kita, mak ayah kita akan dapat hadiah yang kita bagi tadi itu berterusan. Kalau kita bagi coklat, hari ini dia makan, kemudian besok habis dah. Itu kelebihan dia. Ya, itulah dia. Kita dapat dua kelebihan dekat sini. Yang satunya pahala bersedekah dan yang kedua adalah niat menghadiahkan manfaat sedekahnya kepada mak ayah kita sendiri, Ustaz, kan? Okey, baik Ustaz. Kali ini kita nak bercakap tentang kalau kita nak menginfakkan untuk pembinaan sebuah masjid ini pula. Apakah antara kelebihannya, Ustaz? Okey, kita semua sedia maklum bahawa pembinaan masjid ini suatu yang dituntut dalam Islam. Rasulullah SAW ketika mana berhijrah dan sampai di Madinah, di kawasan Quba, perkara pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ialah membina masjid. Itu pertama. Jadi sebab itu di antara kebaikan dan tuntutan kita ialah membina masjid. Satu. Yang keduanya Fazli, kita menyebut soal pembinaan masjid, ini kelebihan dia kerana masjid ni semua orang tahu dia tempat ibadah. Walaupun seorang saja yang beribadah di dalam dia, walaupun seorang, berbeza dengan tempat-tempat lain. Dan satu, yang keduanya Fazli, yang ketiganya, masjid impossible tutup. Betul. Kalau tempat lain kita infakkan pada golongan tertentu ke ataupun pada kelompok tertentu, boleh jadi kelompok tu lepas tu tak ada. Kita bagi pada tempat-tempat tertentu, boleh jadi tempat tu lepas tu tak ada. Tetapi masjid pernah tak kita lihat lepas pada tu tak ada.
Ya. Hampir impossible. Impossible. Kerana pertama, masjid itu tuntutan. Wujudnya masjid itu. Yang keduanya, masjid bagaimanapun orang kata Fazli, paling common pun tetap akan ada orang beribadah. Sekurang-kurangnya orang akan laungkan azan di masjid itu. Jadi sebab itu tuntutan ataupun kita panggil gesaan supaya kita sama-sama menyumbang, menginfakkan harta kita untuk membina masjid itu jelas. Bahkan siapa yang bina masjid di dunia besok, dia Allah akan ciptakan, binakan untuk dia istana di akhirat besok. Itu kelebihan. Insya-Allah. Banyak sebenarnya kelebihannya. Ustaz, kita ada lebih kurang beberapa saat saja ni Ustaz. Sangat menceburi kita. Jadi Ustaz mungkin boleh kongsikan bagaimanakah caranya untuk mereka ni menginfakkan duit mereka ini, dan sekarang ini berapakah jumlah dana yang dah pun terkumpul Ustaz? Silakan. Alhamdulillah Fazli, kita dah pun dengan sumbangan para penonton kita, masyarakat kita dah kumpul sekarang ni hampir 3.4 juta. Alhamdulillah. Untuk memulakan. Sebab itu kita seru penonton-penonton kita yang nak menginfakkan. Cuma nak beritahu Fazli, masjid ini saya bukan duta saja. Saya memang jemaah di masjid ni dan saya memang karya ini. Baik. Jadi bermakna saya akan pastikan sampailah ke sudah masjid ini kita selesaikan dan insya-Allah kita akan sempurnakan Fazli. Insya-Allah. Jadi untuk mengetahui anda bahawa dana ini adalah untuk Masjid Al-Islahiyah yang berada di Kuang. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz di atas masa yang diberikan. Stay safe Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itulah dia. Jadi anda semua bolehlah menginfakkan sedikit wang anda itu untuk pembinaan Masjid Al-Islahiyah yang berada di Kuang. Kita nak berhenti berehat dan kejap lagi kita nak bercakap banyak lagi tentang perkara-perkara yang menarik akan kami kongsikan kepada anda semua. Dan saya tak jadi berehat sebenarnya. Produser kata saya terus berjalan ke sana. Saya nak terus jalan bersama dengan Sofia. Silakan, kita bercakap Fazli. tentang medsos ni Sofia. Betul. Medsos ini boleh tutupan lalu Itu pun okey, kenalah dengan pakai baju Melayu kan. Wah, sopan santun, makcik-makcik. Okey, dari meja medsos kita bawakan perkembangan terkini berkenaan kampung Titi Hayun di Yan Kedah difahamkan semalam. Telah pun ada lagi sekali fenomena kepala air dan bagaimana status terkini penduduk kampung di sana. Saya rasa kita boleh terus bersama dengan tetamu kita, Masyirul Umar, penduduk kampung di Yan Kedah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cik Masyur, apa keadaan semasa ketika dengar semalam lagi sekali kepala air, macam mana keadaan di sana? Setakat ni Alhamdulillah cuaca pun dah makin baik hari ni. Yang macam semalam waktu pagi tu agak hujan agak lebat lah dalam 2 jam macam tu. Lepas tu ada limpahan air sikit lah daripada sungai Titi Hayun. Tapi macam dalam kita tengok visual tu kan, dia air tu melimpah disebabkan batu yang turun daripada gunung hari itu melimpah dah turun ke sungai. Jadi sungai itu agak cetek. Jadi air itu dah melimpah lah. Kalau lebih hujan tu turun lebih lah. Nak tahulah juga tentang, kadang-kadang ada orang penduduk setempat yang mungkin berada dekat kawasan tersebut. Mereka ni boleh tahu di mana kepala air akan turun, kan? Jadi bagi Masyirul sendiri, adakah Masyirul boleh agak perkara ini akan berlaku lagi apabila 18 Ogos lalu? Itu antara yang pertamalah yang begitu besar sekali yang dah pun memusnahkan banyaklah kampung-kampung dan juga mengorbankan 6 nyawa dekat sana. Jadi untuk yang waktu terdekat ini, adakah berada dalam jangkaan penduduk di sana sendiri ataupun memang tak terjangka perkara ini berlaku kembali? Baik saudara, untuk jangkaan tu biasanya kalau hujan lebat memang kita akan jangkakan air itu agak lebih daripada biasa. Tapi sebelum kejadian tu, 3 hari sebelum kejadian, air boleh dikatakan lebih daripada biasa. Lepas tu kebanyakan air terjun di Gunung Jerai itu mula mengalir lah. Sebab sebelum ni dalam 2-3 air terjun saja yang di sebelah Yan ni lah yang akan turun. Namun hari itu lebih daripada 3 lah. Baik. Cik Masyirul, kita fahamkan di kawasan itu di Titi Hayun, di Gunung Jerai dan sebagainya adalah kawasan yang sangat popular dengan tempat seperti chalet-chalet, tempat penginapan dan sebagainya. Jadi Cik Masyirul juga terlibat dalam sebelum kejadian semalam dengan pembersihan dan sebagainya. Bagaimana keadaan terkini dan adakah terdapatnya bantuan luar yang membantu Cik Masyirul dan rakan-rakan lain? Ya, Alhamdulillah pada masa kejadian tu kita boleh lihatlah air memang dah memenuhi daerah Yan. Tapi
dengan bantuan pihak-pihak berwajib macam Bomba, Rela, JPAM, APMM, PDRM, semua masing-masing memainkan peranan lah. Tapi selepas pada kejadian tu, banyak NGO daripada luar, daripada Kuala Lumpur, Selangor, daripada Perak, kebanyakanlah boleh dikatakan seluruh Malaysia, NGO turun membantu selain daripada bagi bantuan makanan dan juga keperluan asas lainnya. Kami pun ucapkan setinggi-tinggi tahniah, terima kasih juga kepada Masyirul, kerana Masyirul juga banyak juga membantu orang-orang kampung dekat sana. Pelbagai benda lah, dari segi mungkin pembersihan kan dan sebagainya, bantuan-bantuan yang lain. Baik, terima kasih Masyirul, dan kita yang berada dekat sini doakan yang terbaik lah. Dan semoga segala urusan Masyirul dan juga mereka yang berada dekat sana dipermudahkan, insyaAllah. Amin. Amin. Masyirul juga berada di kaki gunung itu, kami harapkan terus jaga keselamatan Cik Masyirul sendiri. Dan ialah kalau boleh kita mengharapkan yang terbaik untuk semua penduduk di sana. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Masyirul Umar, salah seorang penduduk kampung dekat sana. Untuk mengetahui anda bahawa Masyirul inilah orang pertama yang menjumpai salah seorang mayat yang dijumpai dekat sana, seorang imam. Okey, baik, kita nak berhenti berehat. Sekejap nanti Sofia akan menemui rumah Ustaz Hanafiah bercakap tentang ganjaran 1000 tahun. Alhamdulillah. Teruskan bersama kami di Malaysia hari ini. Terima kasih masih setia bersama kami di Malaysia hari ini. Dan memulakan perbincangan kita, apa kata kita saksikan dulu bingkisan ini, ganjaran 1000 tahun. Bantulah Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra atau MTS FAS dalam melahirkan generasi khalifah yang bertaraf profesional hufaz. Berinfaklah kepada dana pembelian tanah MTS FAS yang akan dibangunkan menjadi pusat pengajian tahfiz sains moden, dan pahala berterusan menanti anda. Untuk kita melipat gandakan ganjaran pahala kita, kita terus bersama dengan Ustaz Hanafiah Abdul Malik, Wakil Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ataupun lebih dikenali sebagai MTS FAS. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Hanafiah, mungkin nak kongsikan bersama kita apakah ilmu yang boleh dikongsikan berkenaan dengan ganjaran 1000 tahun ini? Alhamdulillah, bila kita sebut ganjaran 1000 tahun, ini berkaitan dengan sedekah. Kerana itu kalau kita tengok dalam surah Al-Munafikun ayat 9, bagaimana seorang lelaki yang telah meninggal dunia dan kemudian dia kata, alangkah baiknya Allah menangguhkan ajalku kerana aku ingin bersedekah. Kalaulah orang yang dah mati minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, kalau kau panjangkan umur aku nak sedekah, nak hidup balik, nak bersedekah. Kerana dengan sedekah ini, ganjarannya umpama 1000 tahun lagi. Umpamanya kalau kita dapat lihat, sedekah yang utama ketika ini dan saat ini adalah membina sebuah sekolah ataupun pendidikan. Kerana apa? Kalau kita tengok Universiti Al-Azhar sendiri, dia mampu hidup selama lebih, dia mampu untuk mendapat 1000 tahun lagi. Kenapa? Kerana mereka dapat meneruskan perjuangan pendidikan untuk melahirkan profesional yang Islamik dengan kaedah apa dia? Dengan kaedah tanpa meminta sumbangan orang ramai. Tapi tuan-tuan, MTF FAS, Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra memerlukan bantuan orang ramai untuk menyediakan pembelian tanah sebanyak 5 juta ringgit. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, di MTS FAS kami telah melahirkan ramai golongan pelajar-pelajar yang tinggi dari sudut hafalan Qurannya, tinggi dari sudut pencapaian akademiknya, tinggi dari sudut akhlaknya, dan juga mempunyai kekebalan daripada gangguan masalah sosial pada hari ini. Hari ini anak-anak kita terlalu banyak main game, terlalu banyak main sehingga terlibat dengan masalah sosial yang lain, dadah, jenayah dan juga zina. Jadi ini yang patut kita lahirkan. Dan kemudiannya di MTS FAS juga kami sedang membina satu bangunan yang buat kompleks yang ada asrama putera, asrama puteri dan kompleks sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan untuk permulaan ini kami perlukan 5 juta untuk pembinaan tanah. Dan jangan risau tuan-tuan dan puan-puan, sebab kami mendapat pengiktirafan dari sudut silibus daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Dalam masa yang sama kami diiktiraf
oleh Jabatan Agama Islam Selangor untuk pendidikan agamanya dan juga Majlis Agama Islam Selangor. Dan juga kami juga penolong kepada Amil Zakat Selangor. Jadi setiap sen yang anda sumbangkan akan diaudit dan akan diserahkan auditnya kepada pihak tertentu untuk diaudit setiap tahun. Wallahualam. Baik Ustaz, mungkin ramai yang sedikit sebanyak sudah mengenali latar belakang MTS FAST, tapi Ustaz, kongsikan bersama kita kenapa perlunya banyak lagi bantuan daripada orang ramai untuk terus menjayakan dan juga sedikit kelebihan kita berinfak pada hari Jumaat yang mulia ini. Hari Jumaat ni adalah hari yang mulia. Semulia-mulia hari Jumaat. Semulia-mulia Nabi Muhammad. Jom kita selawat. Mudah-mudahan hidup kita berkat. Sunnah Nabi Muhammad SAW yang tak lain dan tak bukan, yang paling Nabi kerap lakukan, yang mudah untuk dilakukan oleh umatnya adalah bersedekah. Sedekah pada hari Jumaat, dia luar biasa. Sebab Nabi Muhammad SAW pada hari Jumaat sedekah. Tapi sayang 1000 kali sayang. Masjid ditutup, jemaahnya dapat dihadkan, nak masuk masjid kena ada 2 vaksin. Jadi susahlah bagi kita untuk mengumpul dana. Jadi tuan-tuan nampak kaca TV ni, tuan-tuan boleh transfer duit terus ke akaun Maybank kami, ataupun tuan-tuan nak kepastian boleh hubungi untuk pengecaluan cukai, untuk tolak zakat, tuan-tuan boleh hubungi kami, hubungi nombor di kaca TV untuk dapat penjelasan yang lebih lanjut. Baik. Ustaz, berapa banyak lagi yang perlu dicapai daripada segi ialah dananya, dan juga bagi mereka yang ingin menyumbang dan sebagainya, bagaimana langkah-langkah yang boleh dilakukan? Kami hanya dapat lebih kurang 3 juta dan kami memerlukan 2 juta lagi untuk pembelian tanah ini. Jadi tuan-tuan bayang kalau tuan-tuan sumbangkan untuk pengkumpulan dana ini, tuan-tuan selama mana masjid itu, selama mana Mahat Tafiz ini terbina, anak-anak murid kita belajar di situ, menghafal Quran, beribadah, solat, dan kemudiannya berzikir, sistem pengajian ilmu kat sana menyebabkan pahalanya berterusan masuk ke dalam akaun kita walaupun kita dah meninggal dunia. Inilah dimaksudkan ganjaran 1000 tahun. Dan ni ada barcode, tuan-tuan boleh tengok, scan barcode ni terus. Umum untuk sedekah berapa saja, e-legacy secara bulanan, infak bulanan. Wallahualam. Terima kasih Ustaz Hanafi atas perkongsian untuk kita melipat gandakan usaha kita dan ganjaran pahala 1000 tahun. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Hanafi Abdul Malik, Wakil Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Itulah tadi perkataan anda lipat gandakan usaha kita ini hari Jumaat yang sungguh mulia, dan sementara kita memikirkan cara-cara untuk membuat kebaikan, berkata kita saksikan bingkisan ini dulu berkenaan dengan sarapan roti cendawan. Jom. Cendawan antara menu popular dalam masakan. Selain daripada tekstur dan rasanya yang enak, cendawan juga mengandungi kandungan protein yang tinggi, serat, vitamin dan juga mineral serta rendah lemak. Menariknya, cendawan turut dikenali sebagai daging di dalam tumbuhan kerana rasa umami yang terkandung di dalamnya. Umami adalah rasa asas kelima selepas manis, masin, pahit dan masam. Ia berasal daripada perkataan Jepun, umai, yang bermaksud enak. Walaupun umami tidak mempunyai rasa yang terlalu menyerlah, namun ia mampu memberikan kesan yang disebut sebagai kecut air liu. Makanan Malaysia yang ada rasa umami adalah seperti belacan dan tempe. Gaya hidup sihat berkongsi satu resepi makanan yang berkhasiat. Saya akan kongsikan satu resepi yang berasaskan cendawan. Jom saya tunjukkan cara-cara penyediaannya. Mula-mula kita panaskan minyak. Kemudian kita tumiskan bawang holland dan bawang putih sehingga naik bau. Masukkan cendawan yang telah dihiris dan kacau rata. Kemudian masukkan tomato cherry,
Dan akhir sekali, masukkan daun parsley dan gaul sebati. Untuk melengkapkan sarapan yang berkhasiat ini, saya lebih suka padankan dengan roti wholemeal. Jadi senang kan? Anda yang di rumah juga boleh cuba. Wah, sedapnya. Saya betul bayang rasa dia adalah protein tinggi, berserat dan sebagainya. Itu adalah antara menu sarapan pagi yang sangat berkhasiat. Tapi awak tak makan. Awak kena makan ayam kan? Awak ni kan jenis yang obses makan ayam. Ayam sebulan sekali kot. Okey, tapi itulah menjawab persoalannya. Kalau pagi tadi mungkin kita rasa macam roti cendawan yang kan roti bentuk cendawan ke paum bentuk cendawan. Okey tak. Betul-betul ada cendawan. Betul-betul ada cendawan dekat dalam tu. Okey. Bolehlah cuba nanti menu ini untuk anda yang mana mungkin inilah nak cuba. Kita dekat Malaysia hari ini memang akan bawakan setiap satu episod mungkin kita akan bawakan satu menu untuk anda semua. InsyaAllah. Semoga hari ini memberikan sedikit sebanyak ialah positive vibes kepada anda semua untuk memulakan weekend ataupun hujung minggu anda dengan keadaan yang positif. Ui, sedar tak sedar besok dah Sabtu. Dah hujung minggu dah. Okey, kita nak bagi tahu kepada anda semua ada satu aplikasi ialah MySejahtera. Mereka dah tambah satu button iaitu button keluar, butang keluar. Ianya adalah bagi untuk menambah baik proses pengesanan kontak dan sebaik saja anda keluar ke mana-mana premis yang anda pergi, anda harus tekan butang keluar dan tak perlu untuk anda imbas. Jadi senanglah lepas ni kan kita nak kesan kontak rapat dan sebagainya. Lebih memudahkan melihat pergerakan kita dan juga status vaksinasi kes COVID-19 harian mengikut kategori. Anda boleh lihat di sini dia dari kanan yang kategori 1 yang paling tertinggi sekali sehinggalah yang ke kiri anda kategori 5 iaitu peratusan yang sangat rendah. Jadi alhamdulillah kita melihat walaupun kes tinggi 18,000, 20,000 dan sebagainya tetapi kebanyakannya dalam kategori 1 atau 2 yang masih boleh pulih dengan masa. Alhamdulillah. Semalam juga di HKL kalau sebelum ini kategori 4 dan 5 memenuhi ruang yang berada ke HKL tapi semalam telah pun dikeluarkan satu kenyataan dah semakin lama semakin berkurangan. Seperti mana di Hospital Kelang pun mereka dah pun memulang kembali tabung oksigen tu kan. Jadi dah nampaklah kita punya keadaan COVID ni semakin lama semakin surut dan dibantu juga dengan program PIK yang telah pun dijalankan oleh pihak JKJAV dan juga semua oranglah berganding bahu untuk kita mencapai imuniti kelompok dan seperti mana yang kita katakan tadi awal tadi Sofia katakan hujung bulan ini kita dah pun 80% dan insya-Allah Oktober nanti kita dah boleh hidup bersama COVID-19 ini selaku endemik pula. Betul. Hidup bersama COVID-19 seperti mana negara-negara lain di seluruh dunia. Dan kalau anda punya rakan-rakan yang mungkin sedikit sebanyak anda ada kesan ini mungkin ni anti-vax. Jangan kita kecam mereka, jangan kita rasakan boleh menyisihkan mereka tapi kita beri satu mungkin semangat dan juga nasihatkan kepada mereka kerana ini bukan adalah tanggungjawab seorang saja tapi tanggungjawab kita kepada semua sebagai warga dunia dan juga rakyat Malaysia. Betul. Kita kena memberikan mesej yang bagus-bagus, mesej yang positif lah untuk anda semua. Bercakap tentang mesej ini, hari Isnin nanti kita nak bawakan tajuknya mesej yang dinamakan sebagai mesej sebuah iklan. Dengan sebuah iklan tu, mungkin kita boleh mewujudkan mesej-mesej yang berguna untuk masyarakat di Malaysia. Contohnya seperti PSA kan, kita harus ada satu iklan-iklan yang boleh kata orang tu memberikan 1001 makna yang bagus untuk mereka semua. Betul. Semoga kita menjadikan segalanya dikongsikan berilmiah. Terima kasih bersama kami di Malaysia hari ini sehingga ke penghujung rancangan. Kita jumpa Isnin ini. Okey, saya Fatih Fuad. Saya Sofia Nur Solihatun. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye. Bye. Oh my god. You want to hear something really crazy? No. I have fake teeth. They just flew out when I yelled. No. Where did they go? I don't know. I was like, why did he say, oh my god? So they just flew out? Yeah. Why didn't you take it out before we went? Because I've never had that happen.